Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Saudara Zan Ahmad dan semua rakan-rakan yang dihormati. Alhamdulillah, hari ini kami akan berkongsi bersama mengenai pengaruh media sosial melalui ulasan artikel yang telah dipilih oleh kumpulan 9 yang terdiri daripada Saudara Izwan, Saudara Lawrence, Saudara Afrizam, Saudara Bernard dan saya sendiri, Hasiati. Mari sama-sama kita merenung dan mendalam impak yang telah dibawa oleh media sosial kepada kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, media sosial bukan sahaja alat komunikasi, tetapi juga menjadi satu daya yang kuat dalam mempengaruhi identiti diri dan interaksi sosial kita. Melalui artikel-artikel yang kami kaji ini, kita akan mengetahui bagaimana media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, memandang dunia dan membentuk realiti kehidupan kita. Sama-sama kita ikuti. Dalam artikel 1, topik yang menarik dan relevan iaitu pengaruh media sosial terhadap sikap remaja. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Wanda Veronica. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media sosial telah menjadi elemen signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. Media sosial sebagaimana yang dibincangkan dalam kajian ini tidak hanya memainkan peranan dalam membentuk identiti manusia, tetapi juga memiliki kesan yang dapat dirasakan secara positif maupun negatif. Kita akan menyelidiki bagaimana media sosial memberikan pengaruh terhadap sikap remaja, membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan sikap dan nilai yang mungkin terjadi akibat interaksi mereka dalam dunia maya. Dan kajian ini bertujuan untuk memahami kesannya terhadap sikap remaja. Artikel kedua ialah pengaruh faktor kebergunaan dan kemudahgunaan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk memahami bagaimana PKS di Malaysia menyertai dan memanfaatkan media sosial dalam konteks perniagaan mereka. Latar belakang yang dipersembahkan akan memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang mendorong analisis ini, mencipta landasan bagi pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang akan dibincangkan. Artikel seterusnya iaitu artikel ketiga bertajuk pengaruh media sosial terhadap persepsi keselamatan vaksin oleh Muhammad Zanizam Zahran dan Muhammad Azmir Muhammad Nizah, yang mana membahas program imunisasi COVID-19 kebangsaan PITK di Malaysia, yang mana bertujuan melindungi orang ramai dari virus dengan mempromosikan penggunaan vaksin melalui media massa dan media sosial. Media sosial turut membantu menyebarkan maklumat penting tentang vaksin dan perkembangan COVID-19. Artikel ini menggaris panduan bagaimana media sosial memainkan peranan utama dalam menyokong program imunisasi dan meningkatkan kesedaran vaksin di Malaysia. Kita keempat, dampak media sosial terhadap prestasi pelajar peserta didik oleh Anik Suryaningsih menyoroti peranan media sosial dalam pendidikan. Guru dihasratkan untuk menggunakan media sosial sebagai alat sokongan untuk membantu pelajar mencapai kejayaan akademik. Pelajar juga mendapat manfaat dari penggunaan media sosial dalam mengatur dan memotivasi diri untuk belajar. Dalam era moden, platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google dan Wikipedia memudahkan komunikasi dan memungkinkan pelajar mencari sumber positif serta bantuan dalam pembelajaran. Jika media sosial dapat menangani isu-isu untuk pengalaman dan pencapaian pembelajaran pelajar, potensinya untuk memberikan kesan positif pada dunia pendidikan adalah besar. Artikel ini memberikan pandangan berharga tentang bagaimana media sosial dapat membentuk dan memberikan kesinambungan positif pada sektor pendidikan. Ini ialah pengenalan untuk artikel terakhir, iaitu pengaruh media sosial terhadap pembentukan akhlak mahasiswa yang ditulis oleh Ivan Yusik dan yang lain-lain pada tahun 2022. Artikel ini memberi gambaran media sosial terhadap etika dan tingkah laku mahasiswa. Ia membahas peningkatan kompleksiti dan cabaran yang timbul seiring dengan kemajuan pesat sains dan teknologi dalam era globalisasi. Penulis menonjolkan penggunaan meluas pelbagai generasi peranti elektronik dan keterhubungan media sosial dalam interaksi dalam talian dan perkongsian idea. Pentingnya artikel ini ialah memberikan pemahaman mengenai bagaimana perkembangan teknologi memainkan peranan dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika mahasiswa di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital. Melalui pemerhatian ini, kami dapat memahami betapa pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai moral dalam membentuk karakter mahasiswa di era moden ini. Dan mari kita teruskan perbincangan mengenai isu-isu menarik yang akan dibangkitkan dalam 5 artikel ini.
Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Sir Razlan dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Izzuan bin Mat Wazir dan nombor matrik saya 2022760449. Dan pada kali ini saya akan membincangkan ataupun menerangkan mengenai sedikit latar belakang penulis mengenai kelima-lima artikel yang telah kami kaji di dalam kajian kami. Dan untuk artikel yang pertama iaitu artikel yang membincangkan pengaruh sosial media terhadap sikap remaja. Artikel tersebut merupakan rumusan artikel ilmiah yang bertajuk Kesan Media Sosial Terhadap Sikap Remaja yang ditulis oleh Winda Fronica iaitu salah seorang pelajar di Indonesia yang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan di Universiti Negeri Padang Indonesia. Ianya bertujuan untuk mengkaji pengaruh sosial media terhadap sikap dan juga tingkah laku remaja semasa tempoh perkembangan mereka. Untuk artikel kedua iaitu artikel yang membahaskan mengenai kajian tentang kebergunaan dan kemudahan penggunaan terhadap media sosial oleh firma kecil dan sederhana di Malaysia. Ianya diperolehi daripada International Journal of Business and Economy. Artikel tersebut ditulis oleh Shahrizad Abdul Razak dan juga Azilah Wati Adam. Shahrizad Abdul Razak pernah menuntut di Politeknik Tuanku Sultanah Bahia, manakala Zahariza Wati Adam pula pernah menuntut di College Universiti Jasin di Melaka. Untuk artikel seterusnya iaitu artikel yang membahaskan pengaruh sosial media terhadap persepsi keselamatan vaksin di kalangan belia. Artikel tersebut tidak menyatakan pengenalan yang terperinci mengenai latar belakang penulis. Walau bagaimanapun, di dalam artikel tersebut terdapat kenyataan yang ianya ditulis oleh saudara Muhammad Azmi Muhammad Nizah yang bekerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Artikel seterusnya iaitu artikel yang bertajuk Impak Media Sosial Terhadap Pencapaian Pembelajaran Pelajar yang ditulis oleh Anik Suryaningsih dari Fakulti Pendidikan UKSW di Indonesia. Artikel tersebut mengkaji kesan media sosial terhadap pencapaian akademik pelajar dan menekankan kepentingan pelibatan ibu bapa dan juga guru di dalam membantu kanak-kanak menguruskan penggunaan media sosial. Untuk artikel yang terakhir iaitu artikel yang membincangkan pengaruh media sosial terhadap pembentukan akhlak pelajar. Artikel ini menceritakan keseluruhan pengenalan dan maklumat kontekstual tentang penulis iaitu ianya ditulis oleh Evan Susikwi dan juga penulis bersamanya iaitu Ha Sui Lin, Lee Kuan Pang, Brian Lo Jia Ching dan juga Chong Zung Zu. Persatuan mereka terletak di Universiti Tun Hussein On di kampus Pagoh yang terletak di Johor. Seterusnya ialah isu utama penulisan. Penulisan artikel-artikel ini mengupas secara mendalam impak media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan. Perbincangan dimulakan dengan pengaruhnya terhadap remaja, di mana media sosial bukan sahaja menjadi platform interaksi, malah turut membentuk pandangan mereka terhadap diri dan dunia sekeliling. Perbualan diteruskan ke alam perdagangan, menonjolkan peranan utama media sosial untuk perniagaan kecil di samping menyalahkan risiko yang berkaitan dengan reputasi dan persepsi pelanggan. Dalam konteks kesihatan, artikel itu menyalahkan peranan penting media sosial dalam membentuk persepsi orang ramai terhadap keselamatan vaksin. Walau bagaimanapun, risiko penyebaran maklumat palsu juga diiktiraf sebagai potensi ancaman kepada usaha pencegahan penyakit dan perlindungan masyarakat. Tambahan pula dalam dunia pendidikan, perbincangan merangkumi peluang dan risiko yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam pembelajaran dengan penekanan kepada fenomena pembelajaran rakan sebaya dan kesannya terhadap pemahaman dan penilaian pelajar terhadap maklumat.
Akhir sekali, penulisan tersebut mengetengahkan peranan media sosial dalam membentuk nilai moral dan etika dalam masyarakat. Interaksi pelajar di platform ini dipercayai mampu mencipta corak tingkah laku dan pandangan yang berkembang melalui penggunaan peranti digital. Secara keseluruhannya, artikel-artikel ini menggambarkan bagaimana media sosial telah menjadi faktor penentu dalam pengaruh masyarakat, menimbulkan persoalan tentang tanggungjawab penggunaannya serta cara meminimumkan kesan negatifnya dan memaksimumkan potensi positifnya dalam pelbagai aspek kehidupan. Artikel-artikel ini secara mendalam membahas pengaruh media sosial pada masyarakat Asia. Jadi kesemua artikel-artikel ini pada dasarnya menceritakan tentang bagaimana media sosial memberi impak kepada hidup masyarakat Asia. Mereka tidak hanya menceritakan tetapi juga merangsang pemikiran kita untuk berfikir secara kritis mengenai cara menguruskan media sosial dengan bijak dalam zaman teknologi moden ini. Dalam artikel-artikel ini kita dapat melihat bagaimana interaksi dalam talian mempengaruhi sikap remaja serta pengaruhnya terhadap perniagaan kecil di Malaysia. Artikel ini juga mengetengahkan peranan media sosial dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap vaksin di Malaysia. Ini menunjukkan keperluan komunikasi yang jelas untuk mengurangkan kebimbangan dan memastikan pemahaman yang tepat. Di samping itu, terdapat perbincangan mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi pencapaian akademik pelajar dan keperluan untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan era teknologi. Akhirnya terdapat kisah mengenai bagaimana media sosial turut serta membentuk tingkah laku dan nilai moral pelajar dalam dunia digital. Secara ringkasnya, kisah-kisah ini tidak hanya memaparkan impak media sosial ke pelbagai aspek masyarakat Asia, tetapi juga mengajak kita untuk berfikir dengan lebih mendalam mengenai cara mengurus dan menggunakan media sosial dengan berkesan dalam teknologi moden ini. Baik, salam sejahtera. Nama saya Lawrence bin Angansuk dengan ID nomor 202 298 0163 akan coba membincangkan, mengupas kepentingan penulisan atau hasil kajian dan komentar terhadap gaya dan metodologi penulisan. Penulisan dan hasil kajian memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pelbagai bidang dalam konteks akademik, profesional, dan sosial. Penulisan hasil kajian memainkan peranan penting dalam memajukan pengetahuan dan meningkatkan kualiti hidup. Kita boleh simpulkan, kita boleh bahagikan kepada 5 kepentingan penulisan dan hasil kajian yang kami peroleh daripada artikel yang dipilih. Pertama, peningkatan ilmu pengetahuan. Penulisan dan hasil kajian membantu dalam memajukan pengetahuan dan kefahaman dalam pelbagai bidang yang diceburi. Pelbagai informasi baru dapat diperoleh dan ditemui, dan serta teori-teori dapat diuji dan konsep dapat dikembangkan. Yang kedua, peningkatan kualiti sistem pendidikan. Penulisan menjadikan salah satu elemen utama dalam sistem pendidikan, memainkan peran penting dalam perancangan kurikulum dapat juga dikembangkan. Yang ketiga, menjawab permasalahan. Artikel yang dipilih menjelaskan intipati yang hendak disampaikan serta memberikan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian bahan ilmiah membantu dalam memahami punca permasalahan dan mencari solusi yang berterusan. Yang keempat, pengembangan inovasi dan teknologi. Menjadi landasan bagi pengembangan inovasi dan teknologi baru dalam kemajuan media massa khususnya. Hasil kajian dapat menuju kepada penemuan baru, teknik baru, atau produk-produk inovatif yang dapat meningkatkan kualiti dalam menangani masalah-masalah yang wujud. Dan yang kelima, percambahan fikiran dan pengetahuan. Menerusi penulisan dan hasil kajian terhadap artikel yang kami pilih, menjelaskan
percambahan pikiran dengan ahli pemikir dunia umumnya dapat meningkatkan pengetahuan. Hal ini karena pertukaran ide dan kolaborasi dengan orang lain melihat memberi impak terdampak media masa kini. Komentar terhadap gaya dan metodologi penulisan adalah sangat penting untuk menjaga gaya penulisan semada dalam penggunaan tata bahasa, pemilihan kata, maupun struktur ayat. Hal ini membuat teks artikel akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, artikel yang dipilih menampilkan gaya penulisan yang menarik agar pembaca tetap terlibat menghayati, di samping penggunaan contoh dan ilustrasi yang lebih relevan. Penggunaan sumber rujukan yang disusun dengan baik dalam teks dan menggunakan format penulisan rujukan yang sesuai dengan akademik ataupun jurnal. Hal yang paling penting adalah menghindari penggunaan bahasa atau frasa yang tidak mudah dipahami. Metodologi penelitian yang digunakan memiliki penelitian yang tinggi serta relevan. Hal ini merangkumi pemilihan sampel, elemen pengumpulan data, dan analisis dalam artikel yang dipilih. Perkara penting adalah menjelaskan dengan terperinci bagaimana variabel-variabel ini berfungsi dan dipercayai dalam kajian. Ini membuktikan bahwa maklumat yang diperolehi dapat disahkan dengan benar terhadap variabel yang diuji. Selain itu, telah dipastikan bahwa data diperoleh dengan jelas dan analisis telah dilakukan dengan tepat menurut artikel yang diperoleh. Penggunaan label, grafik, atau visual data juga sangat membantu pembaca memahami kehendak dan keperluan kajian yang dipilih. Baiklah, untuk slide yang seterusnya, saya akan menerangkan kekuatan dan juga kelemahan yang terdapat di dalam penulisan terhadap kelima-lima artikel yang telah kami kaji. Jadi, kekuatan yang pertama adalah penulisan yang jelas dan juga ringkas. Ianya dapat membantu pembaca untuk memahami perkara utama yang ingin disampaikan di dalam penulisan ini. Yang keduanya, terdapat artikel yang menggunakan bahan-bahan yang berilmiah sebagai sumber rujukan mereka seperti bahan kajian akademik dan juga jurnal. Seterusnya, artikel menggunakan artikel menggunakan pendekatan kuantitatif dan menganalisa data menggunakan permodelan persamaan struktur separa kuasa 2 di dalam sumber penulisan mereka. Penulis juga menyatakan komunikasi idea yang jelas dan juga berkesan di dalam penulisan mereka. Ianya dengan memasukkan maklumat data khusus daripada kajian penyelidikan, contohnya hasil tinjauan dan juga peratusan untuk menyokong tuntutan mereka dan memberikan bukti untuk penemuan mereka. Yang terakhir, penulisan secara konsisten merujuk kepada objektif kajian, iaitu untuk mengkaji berkaitan antara penggunaan media sosial dan juga kesannya terhadap tingkah laku dan juga moral pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan yang disenaraikan di dalam kelima-lima artikel yang kami kaji. Di antaranya adalah jenis bahasa yang digunakan menjadi halangan yang besar untuk sesetengah individu yang tidak mahir dengan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis. Seterusnya, penulisan juga boleh menyebabkan kepada salah tafsir dan juga salah faham maklum balas dan juga respon yang lambat kepada pembaca. Ini disebabkan pembaca perlu memahami dengan betul akan kehendak yang ingin disampaikan oleh penulis. Daripada kelima-lima artikel ini, terdapat juga artikel yang tidak memberikan penerangan yang secara terperinci mengenai latar belakang penulis.
Ianya akan menyebabkan kekurangan kredibiliti terhadap penulisan mereka. Selain itu, terdapat juga artikel yang kekurangan bukti empirikal ataupun penemuan penyelidikan yang kukuh untuk menyokong dakwaan mereka tidak mempunyai pemeriksaan menyeluruh ke atas pelbagai kajian dan penyiasatan yang dijalankan ke atas subjek tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Bernard Yusinus alias Muhammad Iskandar Abdullah. Nombor pelajar 202247424003 dari Fakulti IM 244 UiTM Puncak Perdana. Di dalam video ini saya akan memberi rumusan berkenaan artikel yang ditulis oleh kumpulan kami. Artikel yang tulis dan diulas adalah tentang artikel yang meneroka pengaruh media sosial terhadap pelbagai aspek masyarakat. Artikel tersebut membincangkan topik seperti kesan media sosial terhadap pencapaian akademik, penggunaan media sosial oleh perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia, kesan media sosial terhadap sikap dan tingkah laku remaja dan pengaruh media sosial terhadap pembangunan akhlak. Di dalam artikel ini, mereka menyalahkan faedah dan cabaran media sosial, termasuk peranannya dalam komunikasi, perkongsian idea dan pemasaran. Kesimpulannya, artikel tersebut menyediakan analisis menyeluruh tentang pengaruh media sosial terhadap pelbagai aspek masyarakat. Ia menekankan kepentingan komunikasi yang jelas dan berkesan, kemasukan data khusus dan penemuan penyelidikan dan penggunaan literatur dan rujukan yang berkaitan untuk menyokong hujah. Artikel yang ditulis itu juga menjelaskan kerumitan hubungan antara media sosial dan masyarakat, menawarkan pandangan tentang potensi, kesan positif dan negatif. Mereka juga mencadangkan antara strategik untuk penggunaan media sosial yang bertanggungjawab dan berkesan dalam bidang seperti pendidikan, perniagaan dan kesihatan awam. Okey, tambahan dalam artikel itu pula, dia mengakui kekuatan dan kelemahan artikel seperti penggunaan bukti empirikal, kejelasan penulisan dan penggabungan alat bantu visual. Ia juga menunjukkan bidang untuk penambahbaikan seperti menyediakan pengenalan yang lebih terperinci dan maklumat latar belakang tentang pengarang, menangani potensi bias dan batasan dalam kajian, dan meneroka remedi atau intervensi alternatif. Secara keseluruhannya, artikel tersebut adalah menggariskan tentang kepentingan penulisan dan penyelidikan dalam memajukan ilmu dan menambahbaik pelbagai bidang. Ia menyalahkan kepentingan pemikiran kritis, kerjasama dan pembelajaran berterusan dan memahami kesan media sosial terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan cerapan dan pengesyoran yang dibentangkan dalam artikel tersebut. Individu dan organisasi boleh menavigasi kerumitan media sosial dan memanfaatkan faedahnya sambil mengurangkan potensi kesan negatif. Refleksi dalam artikel yang diulas. Refleksi artikel yang diulas mengandungi beberapa artikel yang membincangkan pengaruh media sosial terhadap pelbagai aspek masyarakat. Artikel-artikel tersebut menyediakan analisis kritis dan refleksi tentang topik yang mereka bincangkan. Mereka mengkaji isu-isu seperti kesan media sosial terhadap pencapaian akademik, tingkah laku dan sikap remaja, pembentukan nilai moral dan cabaran serta faedah penggunaan media sosial dalam konteks yang berbeza. Artikel ini juga menekankan tentang kepentingan memahami dan mengurus penggunaan media sosial secara bertanggungjawab. Mereka menekankan keperluan untuk komunikasi yang jelas dan berkesan, kemasukan data khusus dan penemuan penyelidikan, serta penggunaan literatur dan rujukan berkaitan untuk menyokong hujah. Dalam artikel ini, penulis juga membincangkan kekuatan dan kelemahan penulisan mereka seperti penjelasan idea mereka, penggunaan sumber akademik dan analisis data.
Secara keseluruhan, artikel menyumbang kepada pemahaman tentang hubungan kompleks di antara media sosial dan masyarakat. Mereka menggalakkan pemikiran kritis dan perbincangan tentang cara mengharungi cabaran dengan berkesan dan memanfaatkan faedah media sosial dalam era teknologi moden. Penulis juga memberikan pandangan dan cadangan untuk individu, perniagaan dan institusi pendidikan untuk membuat keputusan termaklum dan menggalakkan penggunaan media sosial yang bertanggungjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Asiri Zambin Awang Aman. Dalam video ini saya akan membicarakan mengenai penghayatan kami terhadap media sosial. Keperluan masyarakat terhadap media sosial untuk berinteraksi, mendapatkan dan menyumbang maklumat tanpa batasan waktu dan ruang merupakan kesan dari revolusi 4.0. Dengan lahirnya media sosial, teknologi informasi semakin berkembang dan mewujudkan satu perubahan yang sangat besar dalam pelbagai bidang. Perubahan yang berlaku memberikan impak terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi norma, etika, pemikiran maupun budaya. Setelah mencermati artikel-artikel yang diulas, didapati cuma kesan positif saja yang ditampilkan dan hanya sedikit sentuhan sisi negatif media sosial yang dipamerkan. Komunikasi dua hala yang disajikan oleh media sosial melahirkan kebanjiran maklumat atau ledakan informasi. Kebanjiran ini jika tidak diuruskan dengan baik bakal menampakkan kesan-kesan negatif seperti kesukaran membuat keputusan, terpengaruh dengan berita palsu, ketagihan media sosial yang bakal membawa kepada kesan lain seperti penyakit gangguan mental, depression dan anxiety. Menurut kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat pada tahun 2016, seramai 1,787 remaja di Amerika yang menggunakan media sosial mengalami kemurungan. Menurut Page dalam satu kajiannya yang dilakukan pada tahun 2017, pengalaman emosi dan cara mengekspresikan diri di media sosial boleh mempengaruhi emosi individu. Ini disebabkan terdapat pengguna media sosial yang cenderung untuk membandingkan diri dan kehidupan mereka dengan orang lain yang boleh menimbulkan implikasi terhadap kesejahteraan individu. Ianya berpunca daripada ketagihan menggunakan media sosial. Perkara ini haruslah dibendung bermula dari rumah. Ibu bapa memainkan peranan dalam mengawal selia masa penggunaan media sosial anak-anak. Pendapat ini disokong melalui kajian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif pada tahun 2013. Kajian menyatakan pengawalan oleh ibu bapa adalah penting bagi mengekang penyalahgunaan serta ketagihan media sosial. Banyak lagi kaedah lain yang boleh diaplikasikan, akan tetapi peranan ibu bapa dalam menunjukkan teladan adalah yang utama. Tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat secara umumnya adalah untuk memastikan anak-anak atau generasi yang lebih muda untuk membesar dalam sekitaran yang sihat dan jauh dari anasir-anasir negatif yang tampil dari sisi gelap penggunaan media sosial yang berlebihan. Dalam satu artikel yang diulas dalam penulisan ini mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi keselamatan vaksin, penulis menyatakan propaganda yang dimainkan oleh kumpulan anti-vaksin menimbulkan kebimbangan atau keresahan awam. Keresahan ini timbul bukan hanya kerana propaganda yang dimainkan, akan tetapi tahap kemahiran literasi digital masyarakat yang rendah juga menjadi faktor penyumbang. Jadi adalah penting untuk setiap lapisan masyarakat meningkatkan kemahiran literasi digital dalam sehari-hari. Setiap individu mainkan peranan dalam membentuk masyarakat yang cakna akan isu negatif yang disajikan oleh media sosial. Individu perlulah menanamkan sikap tabayun dalam menerima berita, menjadikan badan berotoriti dan ahli bidang sebagai sumber rujukan silang, dan saling ingat mengingati sesama lapisan masyarakat. Terima kasih.